Okey, kita sambung yang tadi. Probability untuk conditional event pula. Okey, jadi ini ditulis sebagai P probability untuk A. Yang kita nak tentukan adalah A. Setelah kita tahu B. Jadi yang B ni yang kita tahu, kita nak tahu A. Dia formula dia. Kalau nak tentukan A sama dengan probability untuk ini ada dalam slide yang nombor 36, 37 dan 38 contoh dia. A and B dibahagi dengan yang kita dah tahu, iaitu probability untuk B. Okey. Kemudian kalau kita nak tahu B, probability untuk B, bila kita dah tahu A, terbaliklah kan, mana sama dengan A and B dibagi dengan probability untuk A. Okey. Jadi secara amal kedua-dua kebarangkalian bersyarat itu adalah tak sama. Jadi boleh juga ditulis sebagai kalaulah kita nak darabkan probability untuk A diketahui B darab dengan probability B sama dengan probability untuk B jika dah tahu A darab dengan probability untuk A. Okey, kita tengok contoh dia. Contoh dalam slide ke-38, satu nombor dipilih secara rawat daripada set integer 1 hingga 30. Ada set ada 1, 2, 3 hinggalah 30. Jadi dan diberi nombor nombor daripada satu set 1 hingga 30, kita nak pilih satu nombor. Jadi yang nombor yang dipilih itu adalah nombor ganjil. Okey, nombor ganjil. Dan syarat yang kedua iaitu adalah apakah kebarangkalian bahawa nombor yang terpilih itu merupakan satu nombor kuasa 2. Okey, dia dua syarat situ kan. Okey. Satu nombor ganjil dan satu nombor kuasa 2 dia bagi situasi. Okey, nombor yang terpilih yang terpilih itu adalah nombor kuasa 2. Tak kisahlah ganjil ke tak ganjil kan. Okey, kemudian kita tengok dia punya kebarangkalian peristiwa nombor ganjil. Nombor ganjil A, nombor ganjil. Okey. Peristiwa untuk A sama dengan berapa nombor ganjil daripada 1 hingga 30. 1 hingga 30, 15 nombor ganjil kan. Dalam contoh tu tulis dah ada situ kan 15. Okey, kemudian B kuasa 2. B yang kita nak tentukan. Okey. B yang kita nak tentukan nombor soalan dia, apakah kebarangkalian nombor yang terpilih merupakan nombor kuasa 2. Okey, jadi kita nak tentukan B, maka probability untuk B setelah kita dah tahu A sama dengan probability untuk B and A bahagi dengan probability untuk A. Okey, probability A kita dah tahu. Ni kan, ni probability untuk A. Okey, probability untuk B and A. B and A maknanya kalau nombor ni yang A adalah nombor ganjil. Ini B A. B and A ni adalah nombor ganjil dan kuasa 2. Ganjil campur kuasa 2. Okey. Jadi yang nombor kuasa 2 dalam integer 1 hingga 30. Kita ada nombor kuasa 2 kan, nombor 1
nombor start lah mana 1 kuasa 2 1, 2 kuasa 2 4, 3 kuasa 2 9, 4 kuasa 2 16, 5 kuasa 2 25, 6 kuasa 2 36. Dah lebih pada 30. So tak termasuk dah 6. 36 tu. Jadi ni nombor kuasa 2 semua. Mana yang A dan B ni, yang A dengan B tadi ganjil dan kuasa 2. Kuasa 2 semua sini ganjil dia 1, 9 dan 25. Jadi ada berapa probability dia? Ada 3 daripada 30 ni. Okay, jadi itulah yang kita dalam contoh tu dia tulis tu kan. Probability untuk B and A 3/30 bahagi dengan probability untuk A, kita dah tahu dia 15 nombor ganjil per 30. Dapatlah jawapan dia 1/15. Okey. Kemudian kita tengok probability untuk independent event. Slide ke 39. Kita terus pada contoh ni. Independent. Jadi contoh diberi, cari kebarangkalian untuk dapat nombor ganjil dan gambar apabila sebiji dadu dan sekeping duit shilling dilambung serentak. Jadi dia independent lah, dia tak ada kaitan dua ni. Bukan mutual eksklusif macam yang contoh sebelum ni. Jadi duit shilling, nombor ganjil sebiji dadu, satu dadu A, dadu B shilling. Susah nak tulis kan. Okey. Jadi sample space dia untuk A ada berapa dadu? Ada nombor 6. 6 dadu. Apa dia punya sample space dia? Nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau awak tengok dadu tu kan, sama 6. Kalau shilling, B sama dengan gambar muka, head. Yang kedua tail, 2. Okey, cari kebarangkalian untuk dapat nombor ganjil dan gambar. Gambar ni mana head lah. Apabila sekeping sebiji dadu dan sekeping shilling dilambung serentak. Okey, jadi nombor ganjil daripada 6 tu ada 3 nombor ganjil. Probability untuk A sama dengan 3/6. Probability untuk B ada 1 gambar head ke tail ke 1/2 lah. Dadu senang lah. Coin. Ini coin ni. 1/2. Okey, jadi soalan ni cari kebarangkalian untuk dapat nombor ganjil dan gambar apabila dadu dan sekeping shilling dia lambung serentak. Jadi formula dia kita guna formula yang probability untuk A and B tapi dia independent. Sama dengan, ni bukan tambah lah ni. Darab probability untuk A darab dengan probability untuk B. Dapat jawapan situ 1/4. Okey, seterusnya gabungan. Kita tengok tadi gabungan 2 event. Ini gabungan 3 pula event. Gabungan 3 peristiwa. Okey, dalam contoh slide ke 42. Formula panjang tu kan. Probability untuk A union dengan B union dengan C sama dengan probability A campur probability B campur probability C tolak dengan probability A union B, A dan B
tolak dengan probability A dan C. Kemudian tolak lagi dengan probability B dan C. Kemudian campur semua pula. Probability A campur B, A dan B dan C. Ini probability untuk gabungan. Okey, yang tidak eksklusif. Jadi ada contoh situ. Sebuah sekolah terdapat 3 kelab permainan. 3 buah kelab permainan iaitu badminton A sama dengan badminton, B sama dengan pingpong, C tenis. Okey, dan dalam soalan ni dia dah beri probability yang sedia ada kan. Probability untuk probability untuk pelajar kelab join kelab badminton sebenarnya 0.45. Probability untuk pelajar tu join kelab pingpong dan tenis, bukan atau sama dengan kecil lagi lah kan, 0.19. Okey, kita tengok sini lah dia punya, kita buat andaian daripada graf kan. A, B, C. Okey, kalau macam yang kecil tadi, B dan C, saya buat ni, A, B, C. Okey, kalau A dan B tadi, B dan C, B dan C. Mana sini lah. Kan? Yang persilang antara B dengan C. Okey, seterusnya probability A, B 0.15. Probability untuk A and C sama dengan 0.25. Probability ini besar sikit, A atau B sama dengan 0.6. Yang mana A atau B? A ataupun B. Maknanya merangkumi ni lah, yang ni, yang tak dilorek, tak bersilang, A ataupun B. Lagi besar lah dia punya ni nilai. Kemudian probability A ataupun C sama dengan 0.84. A ataupun C. Sini 0.84. Kemudian probability untuk A atau B atau C. Campur sini semua yang saya lorekkan hitam, 0.9. Okey. Jika seorang pelajar dipilih secara rawak, cari kebarangkalian bahawa pelajar yang terpilih itu menyertai kelab pingpong B. Probability untuk B. Kemudian tenis, semua kelab dan tidak menyertai sebarang kelab. Jadi kita tengok dulu yang menyertai kelab pingpong. Okey. Kelab pingpong daripada list ni tak ada. Yang kelab badminton ada, kita tahu probability untuk A. Yang pingpong probability untuk B kita tak tahu, tapi kita tahu probability A atau B. A ataupun B. Okey, sama probability A atau B kita tahu sama dengan formula, guna formula sebelum ni lah. Probability A campur probability B tolak dengan probability A and B. Okey. Kita tengok balik yang ni. A ataupun B. Jadi sama dengan probability A, semua A campur probability B tolak dengan probability A dan B. Mana probability A dan B? Ni probability A dan B. Jadi kita tolak yang ni. Sebab tu dapat jawapan untuk inilah yang tak dilorek ni lah adalah probability untuk A or B. Sebab kita dah tolak ni.
Ni bagaimana formula ni terbentuk. Okey. Kemudian sama dengan A kita tahu 0.45 campur probability B yang kita nak cari kelab pingpong. B tolak dengan probability A and B kita dah tahu. A and B sini 0.15. Okey, kemudian campur dapatlah jawapan 0.3. Kemudian yang kelab tenis pun saya rasa sama dia. Kerana kita tengok yang satu lagi untuk menyertai semua kelab. Kebarangkalian pelajar menyertai semua kelab. Ada tak dalam list ni? Tak ada. Dalam list ni dia bagi yang menyertai sama ada kelab A, B atau C. Yang menyertai semua kelab ni sini. Ni titik dia. Yang ni kita tak tahu. Yang ni kita tahu atau ni. Jadi cara ni, kita dah tahu yang ni mengikut P A or B or C sama dengan tadilah yang ni formula tadi. Kita guna formula ni. Lepas tu masukkan probability A. Untuk A berapa? 0.45 campur dengan probability B kita dah dapat tadi 0.3 campur dengan probability untuk C. Kena kira lah yang sebelum tu 0.6 0.64. Kemudian tolak dengan P, A and B. A dan B ada sini. Tolak dengan 0.15. Tolak P, A and C 0.25. Tolak 0.19. Dan campur dengan probability A, N, B and C. Yang ni campur yang ni. Okey, yang ni kita tak tahu. Okey. Sama yang ni yang apa? A atau B atau C ni kita tahu kan 0.9. Yang ni 0.9 kita tahu. Jadi kira semua tu dapatlah. Seperti yang contoh 0.1 kebarangkalian. Okey. Kemudian kalaulah tidak menyertai sebarang kelab. Okey. Jadi ni gambar rajah kan. Okey. Ini satu. Kalau kebarangkalian yang semua tu tak ada, memang kebarangkalian memang 100% sama dengan satu kan. 100% sama dengan satu. Jadi kalau yang tak menyertai sebarang kelab, mana yang duduk kat luar ni lah. Duduk tepi padang, tak buat apa-apa kan. Okey, jadi jawapan ni satu. Nampak tak? Satu tolak dengan probability tadi. Okey. Probability yang mana? Takut silap tolak pula. Bukan probability A. Bukan yang ni. Bukan yang ni A, N, B, and C. Sebab A, N, B, and C ni adalah ni. Jadi probability A atau B atau C semua ni merangkumi semua. Satu tolak 0.9 sama dengan 0.1. Okey. Okey, saya rasa itu saja untuk video kali ni. Adik harap semua boleh faham, dan kalau masih lagi kurang faham, boleh tanya saya ataupun mungkin boleh balik buku-buku statistik masa SPM. Okey, itu saja. Terima kasih.